Salam dan salam sejahtera. Kembali kita ke channel saya ni lagi. Dan hari ini topik yang saya bawa adalah kerajaan kaji pelaksanaan sidang parlimen hybrid. Ini tajuk yang saya baca di media sosial juga. Yang mana kenyataan ini pada saya. Inilah kenyataan menteri kita ni yang mengelirukan rakyat, yang seolah-olah pada saya melihat rakyat ini kurang cerdik. Kamu kata nak kaji benda ni, kenapa tak kaji daripada dulu? Kenapa hari ini baru kaji? Kamu nak kaji hari ini, kajian yang ada dalam kerajaan, ini pandangan pribadi saya ya. Tidak ada yang 1 bulan, tidak ada yang 2 bulan, tidak ada yang 3 bulan. Silap-silap kajian tu hilang di telan bumi. Nah, ini akan berlaku. Lebih baik kamu cakap, sidang parlimen tidak akan ada. Dan sidang parlimen juga kami tidak mahu kerana takut Perdana Menteri kami jatuh. Kerajaan ini jatuh, kami tidak dapat jadi menteri. Ini lagi bagus kamu cakap, senang. Tak payah nak berdolak dalih, nak kali sana kali sini. Habis cerita. Orang yang minta sidang parlimen ini, MP itu ada 100 lebih orang yang pembangkang, termasuk juga daripada UMNO. Mereka ingin sidang parlimen ini dilaksanakan, termasuk juga timbalan speaker. Nak kan sidang parlimen, bukannya MP pembangkang saja. MP pembangkang ini juga membawa suara rakyat. Begitu juga MP daripada UMNO, mereka juga membawa suara rakyat. Rakyat juga ingin menonton apa kerajaan kita ini dah buat. Ini tujuannya. Ini pun rakyat nak cerita ke dekat menteri. Kalau takut nak buka sidang parlimen, kalau takut nak jadi menteri, kalau takut nak dengar kritikan rakyat, jangan buat kerajaan yang seperti ini. Supaya rakyat tak tanya. Rakyat yang tidak pro kepada kerajaan akan bertanya. Kerana rakyat tidak pro kepada kerajaan hari ini, kerana apa yang mereka lihat, apa yang rakyat lihat kepada menteri buat hari ini, tidak kena, tidak tepat. Kerana itulah, apa yang menteri cakap pun rakyat akan pertikaikan. Keluar saja kenyataan, pasti rakyat petikai. Saya anak muda, tetapi saya hidup juga agak lama di zaman pemerintahan yang lama, di zaman Barisan Nasional, PH dan kerajaan yang ada hari ini. Saya lihat kritikan rakyat paling kuat dan paling lantang adalah kepada kerajaan yang ada hari ini. Karena itu kerajaan mengatakan kerajaan ini gagal. Sidang parlimen itu nak dibuka supaya rakyat tahu, supaya ahli parlimen tahu kemana perginya duit, apa hala tuju kita punya negara ni, apa yang perlu kita buat dalam pandemik yang ada hari ini. Tetapi jawapan menteri tentang sidang parlimen ini nak buat kajian dulu. Kajian lagi nak dibuat. Berapa lama kajian lah. Kerajaan kalau buat kajian tu tak ada lah sehari 2 punya kajian. Kajian terperinci pula tu dia kata. Jawapan memang pandai betul lah, padu betul lah. Maaf lah cakap, menteri kita ni memang hebat lah jadi pembohong besar kepada negara ni. Itulah kerana negara kita ni macam ni. Orang-orang seperti inilah yang kita cari ni jadi pemimpin. Inilah kesilapan kita rakyat ni. Kita mencari pemimpin-pemimpin yang memang pandai bercakap, tetapi sebenarnya itu adalah kelicikan mereka untuk menipu rakyat semula. Inilah akibatnya. Jadi ini berlaku, rakyat dan MP daripada pembangkang UMNO dan timbalan speaker sendiri bersuara berkenaan dengan isu ini supaya buka sidang parlimen tu. Apa yang susah sangat? Ada satu alasannya takut banyak COVID di Dewan Parlimen nanti. Saya rasa Dewan Parlimen tu kalau dah tak nak pakai, buat ni je lah tempat masa malam ke. Dah susah sangat. Lagipun ada juga saya tengok kritikan rakyat. Nanti kalau buka parlimen ada macam beruk dalam tu. Yang jadi macam beruk tu siapa dia? Kita tengoklah. Bangkang tak apa-apa yang mereka nak bangkang.
uh, untuk nak menjawab apa yang daripada pihak pembangkang. Apabila pihak pembangkang membangkang sesuatu yang itu, mereka bangkang balik mengatakan diri mereka betul. Kita tengoklah macam yang kita tengok MP Arau lah dulu. Mana lagi, siapa lagi geng-geng dia pasal salah apa semua tu. Dari ni mereka duduk dalam kerajaan ni, macam-macam pula mereka buat. Inilah kita sekarang ini nak pemimpin yang baru, yang terbaik. Kita harus mengundi, dan untuk akan datang kita rakyat nih, kita harus memilih pemimpin yang betul-betul mempunyai karakter yang terbaik untuk kita. Karena sekarang ni dunia media, dan rakyat nih sekali mata aja mereka membuat andaian mereka sendiri dan mereka post terus, kita boleh lihat dalam media sosial. Jadi ini kita tidak mau lah. Bila benda ni berlaku, media sosial ini main, dia bukan berada dalam negara kita saja, seluruh dunia akan lihat. Jadi benda ni, kalau contoh saya tidak menggunakan bahasa Inggris, saya menggunakan bahasa Malaysia. Tetapi kalau seandainya kawan saya itu berada di luar negara, ataupun ada rakyat Malaysia yang berada di luar negara menonton channel kita ini, dia boleh explain apa ini yang dia cakapnya macam ni. Dia akan beritahulah kepada kawan dia. Jadi benda ni akan tetap menular di negara luar. Apa yang berlaku dalam negara kita hari ini menular di negara-negara yang serantau dengan kita ni. Rakyat tahu, apalagi yang paham tentang bahasa Malaysia seperti ini, seperti Indonesia, dia tahu. Ini apabila satu kerajaan itu rapuh dan cara mereka mengawal kementerian dan fungsinya bagaimana, ini gagal semua, maka berlakulah hal seperti ini. Di kementerian ini seperti ini, di kementerian ini seperti ini. Beli vaksin saja kita tengok lain. Orang yang menceritakan tentang pandemik ni pun lain orangnya. Menteri duduk di kementerian ini, yang buat kerjanya kementerian ini. Macam bodoh, yang buat sidang media tentang kementerian ini, macam dia pula yang duduk di kementerian ini. Ini yang berlaku hari ini. Jadi sampai bila ni saya nak jadi macam ni? Yang Perdana Menteri diam. Menteri-menteri ini pun satu, kalau buat sidang media aja mesti soalan yang media bagi pun mungkin yang susah-susah lah. Media pun satu lah. Media lain kali janganlah buat soalan yang susah-susah pada menteri. Bagilah tanya 1 + 1 ke berapa. Ini menteri tanya soalan-soalan yang susah. Memang mereka tak boleh nak jawab lah. Tanyalah lain kali. Kalau berbini 2 boleh tak? Macam tu ke? Kalau dalam pandemik ni kita cari janda, okey tak? Macam tu okey lah. Soalan-soalan yang mudah. Supaya menteri ni faham. Yang macam ni senang menteri faham. Duit untuk PRU ni cukup ke tidak? Macam mana projek kita dah deal ke belum? Ini yang media betul tanya. Jadi senang. Tak payah tanya soalan untuk rakyat. Tanya soalan untuk rakyat pun bukan mereka boleh jawab pun. Jawabnya itulah, buat kajian nanti. Nanti dia kaji. Kita rakyat tunggulah dia kaji berapa lama. Saya tak nak lah macam orang lah, macam nak kalau dia boleh laksanakan waktu yang terdekat ni segini, saya tak mahu macam tu. Tapi keyakinan saya bahawa kajian yang dia nak buat tu, ini sidang parlimen dah tidak 5 bulan lebih kurang. Kalau dia buat kajian lagi, tambahlah lagi 5 bulan. Itu pun kalau kajian itu kita nampak, tak tahulah. Kalau tak ditelan bumi, maka kita tunggulah lagi tahun depan. Percayalah cakap saya ni. Inilah. Orang suruh buka parlimen bukan buat kajian. Pelik lah diorang. Okey, sekian yang saya merapu hari ini. So, inilah pencerahan saya tentang kajian yang menteri ini sedang buat. Thank you.